Ini betul-betul rendah, tapi Mika OP akan knock down terlebih dahulu dengan grenade tangan di baling lebih awal. Dekat situ, Six menunggu waktu saja untuk menyerang. Dia tidak ada apa-apa kill untuk round ni. Grenade tangan dimasak kacang susu di luar. Memberikan cover fire daripada bawah. Dia tidak akan nampak apa-apa target. Dua orang player di bawah, revival dilakukan ke atas Mika. Ya betul tu, dan di sini Axis akan revive terlebih dahulu. Mereka tahu mereka ada clear man advantage dekat sini. Wales berjaya mendapatkan bosku pada waktu yang sama. Voki walaupun bom kali ini dimasak secukup rasa untuk mencari manakah peluangnya. Oh memang betul lah. Uish, nasib baik tidak kena kepada Bud, kerana Bud sebenarnya berada di tingkat satu lagi di atas. Tapi Voki kali ini akan menukarkan bomnya naik ke atas lebih sedikit, tetapi sedikit tersasar daripada target ataupun daripada mangsa yang cuba dicari. Walau bagaimanapun advantage masih lagi kepada pasukan Axis Red One. Dan ini kawasan yang baik sebenarnya untuk Axis Red One langgar maupun SMG langgar. Sebab ini satu compound yang betul-betul berada di tengah-tengah circle. Dan inilah kawasan high ground juga. Mereka boleh lepak dalam rumah. Mereka boleh lepak dekat kawasan balcony juga. So ada banyak peluang untuk mereka. Tapi Rift akan dibunuh dekat sini oleh Bosku Z. Dua orang player tinggal untuk 4 rivals yang bergerak daripada kawasan Rozok. Malang sekali dua pasukan yang dikenali dengan barbar berlawan sama sendiri pada ketika ini, dan Wales di dalam kesukaran yang amat sangat snappy saja tinggal. Rata untuk Wales dikeluarkan antara yang terawal. Bukan antara, tetapi memang yang terawal. Satu sahaja elimination point untuk mereka, tapi Axis akan memulakan parti ini kenduri ke atas pasukan SMG. Mereka naik satu lagi tingkat ke atas tapi belum menjumpai mangsa, jadi mereka telah membuat kesimpulan mereka berada di atas bumbung. Tapi Bud dan juga Six, dua player yang memang anda inginkan kalau anda tinggal dua orang dalam pasukan SMG. Ya betul, kena masuk kali ini Mika akan terus baling ke atas semula. Dia kena hati-hati sebab dia tak knock member dia sendiri. Tapi Voki akan knock down oleh jumper sebenarnya dengan kawasan high ground bukit yang mereka ada. So sekarang ni mereka akan tahu bahawa mereka juga akan ditekan oleh tim yang berbeza. Ini peluang untuk SMG untuk tarik nafas sebenarnya. Ya betul. SMG boleh menggunakan posisi mereka, tetapi limited space pada ketika ini mungkin hanya 5 meter persegi saja. Ataupun kurang sebenarnya untuk mereka guna pakai, dan mereka langsung tak boleh berdiri. Kalau mereka berdiri, mereka akan dikesan oleh Team Secret, tapi kalau mereka dikejar daripada bawah, mereka tak boleh berlari dengan laju ataupun menukar mereka punya aiming tu dengan cepat. Jadi satu benda yang sangat-sangat malang sedikit untuk SMG. Okay, circle memang akan ke kota Pochinki sebenarnya. Bukan edges tetapi kota Pochinki itself. Dan sekarang ni kedua-dua tim ni relevan. SMG dan juga Axis Red One. Kedua-duanya akan mempunyai circle yang agak baik untuk mereka. Axis Voki akan berjaya dapatkan 6 dekat situ dan rata. Akan dikeluarkan secara langsung tim SMG di tempat 15. Okey, EVOS VIP akan menjatuhkan. Malang sekali sebenarnya tadi untuk Axis adalah dua player mereka telah jatuhkan. Kacang susu sedikit jauh, dan saya tak tahu kalau mereka nak mengambil risiko ini. Walau bagaimanapun kalau mereka perasan lah tadi, sebenarnya Team Secret telah memulakan pergerakan daripada gereja tersebut ke bahagian bawah. Jadi mungkin ini akan memberikan peluang untuk kacang susu hidup, tetapi Tabah NC telah pun sampai. Team Secret mengambil 4 compound yang berbeza. Memang kenduri hari raya di rumah Pochinki. Tetapi siapakah yang akan menjadi tuan rumah pada waktu ini? Adakah memang tuan rumah asal mereka Team Secret? Ataupun ada pasukan-pasukan lain yang akan menyatakan bahawa kami akan cuba menakluki Pochinki ini walaupun sangat-sangat sukar sebenarnya. Ya, Fredo, DP dipegang oleh beliau. Tidak ada apa-apa kill lagi bagi tuan rumah Team Secret pada waktu ini. Tapi Pochinki sekarang ada pesta yang agak besar. Insomnius akan dijatuhkan oleh Farang. Adik Luke terlihat Homeboys juga sudah pun mengambil satu compound. Hanya satu tim saja belum masuk ke dalam kita punya circle. Saya rasa itulah tim Geek Fam. Mereka dalam kenderaan tapi mereka belum lagi bergerak. Farang Ricky sedikit rendah. For rival tinggal AP satu orang saja. Insomnius akan dibunuh. Jumper akan knockdown oleh Faris dengan satu grenade tangan. Tapi kalau sama ternampak R2K, mereka akan melanggar aksi sebenarnya. Satu orang player saya tinggal dalam rumah ini. Mereka mencari dia. Mereka mencari, mereka tidak jumpa. Malahan mereka juga yang akan knock satu orang player dan dibunuh satu orang player. Ya, tapi inilah dia. Oh, jumper dibunuh secara langsung. Ya, malang sekali. Bosku Z juga telah pun dijatuhkan oleh 4 rival. Tapi 4 rival pun kita tahu tak ada ramai orang. Mika OP, mampukah dia clutch situasi ini? Tidak clutch, tetapi 3 lawan 1, 3 lawan 2 sebenarnya. Untuk dia dijatuhkan oleh Aizin. Satu perlawanan yang masih lagi rancak. Rupanya Kacang Susu dan Faris berjaya diselamatkan. Tapi Mika OP, bagaimanakah dia ingin menyelamatkan dirinya? Razer juga dikeluarkan, bermaksud EVOS VIP
Mungkin belum. Sebenarnya ada satu player yang telah pun masuk terlebih dahulu ke dalam kota Pochinki ni. Yap, Mika akan dibunuh sebenarnya oleh Olio. Olio di dalam satu kawasan yang agak menarik juga dekat sini. Cuma dia kena keluar. Agus pula SM9 gang. Mereka akan masuk ke dalam dekat sini. Man Parang yang garang keluar dekat sini. Dekat luar ada satu orang player bernama Kim. Dia kena hati-hati dekat situ. Kalau dia masuk rumah itu, mungkin dia boleh terbunuh. Sebab Kim tahu orang akan masuk. Tapi Man tidak tahu dalam tu ada orang. Minit yang ke-22 hampir dekat sini. Mungkin melakukan revival. Dan circle ke tengah sekali lagi. Oi, ke tengah. Ini memang satu circle yang ultra menarik sebenarnya untuk anda saksikan. Kerana memang jarang benda ini berlaku sebenarnya. Betul di pekan Pochinki ini. Ataupun di kelompok Pochinki, kelompok rumah Pochinki ini berlawanan berlaku. Biasanya kalau benda macam ni berlaku, kalau circle kat Pochinki ni berlaku, mungkin kat circle keempat. Jadi dia macam ada scam sikit. Dia akan pergi dekat kawasan ladang ataupun kawasan longkang dan sebagainya. Tetapi kali ini memang akan ada compound to compound fight and memang siapa yang tersilap keluar daripada rumah, timing silap sikit, salah pilih rumah, memang akan gagal. Open house untuk kita di Pochinki pada waktu ini. Begitu ramai. Menjerit saya nak raya. Nuk akan dikeluarkan dekat sini. Wolf, berapa banyak kill korang nak? 6 kill sekarang ini untuk mereka. Mereka mencari lagi sekarang ni. Neoki dicari. Neoki dapat satu mungkin dekat situ lapisan. Dia terbakar dirinya sendiri. Arrow dapat Neoki dekat situ 8 kill untuk mereka. Ini knockdown juga akan di-revive. Untung besar sebenarnya untuk Wolf pada waktu ini. AGG saja tinggal untuk Homeboys. Dan akan dicari sebenarnya dekat sini. Tapi Man akan dapatkan satu knockdown dengan satu grenade. Minit 2-3. 12 tim, 34 player. 34 player yang kini mencari rumah yang paling sesuai sekali. Sini memang boleh dikatakan luck ataupun nasib juga yang menjadi faktor besar dekat sini. Siapa yang memilih rumah yang betul, maka dia akan menjadi datuk bandar di kawasan ini. Sebab tak ada jalan mudah sebenarnya. Walaupun, dan kita tengok EVOS VIP pun telah pun gagal pada ketika ini. Sekarang ini kalau anda tidak ada berada dalam rumah, anda akan ditembak. Walaupun gap antara rumah itu mungkin hanya 1 meter saja, tapi dia akan terasa seperti 1 kilometer. Sebab gap kecil tu, mereka akan ditembak oleh beramai-ramai orang. Yap, 3 tim baru jadi keluarkan secara langsung dekat sini. Tetapi Faris dia bermain satu orang kat rumah ini. Memang betul-betul padulah budak ini. Dari tadi dia mengawal satu kompon ni. Menyebabkan semua orang fokus pada rumah ini. Tapi dia tak mati-mati. Menyebabkan kebanyakan masa untuk rotation masuk ke dalam rumah menjadi sedikit perlahan. Tapi Faris akhirnya dia akan knockdown dengan satu api-api. Ini akan berikan peluang untuk R2K menjelinap masuk ke dalam ke tengah sedikit. Boleh memberi peluang sebab kalau mereka tidak selesaikan Faris ini tadi, mereka akan dapatkan satu kesukaran ketika nak rotate atau membuat rotation ke rumah yang lain kerana dia akan ditembak oleh orang yang berada di belakang sekali. Tetapi informasi diberikan kepada Kacang Susu bahawa player-player daripada R2K telah pun pergi naik ke atas dan dia boleh membaling mungkin satu grenade. Tetapi kalau kita lihatkan perjalanan R2K ke circle seterusnya yang sudah nampak seperti ke Geek Fam dan juga Wolf Arof, menyebabkan R2K kalau bergerak sedikit saja dia pergi ke rumah sebelah, dia akan jumpa dengan NC. Kalau dia salah rumah, dia akan ditembak oleh iShot ataupun Kacang Susu. Pegangan Wolf Arof memang kau power siap. Tapi kat sini Geek Fam akan mendapatkan 2 kill. Sudah mereka dapat tu knockdown. Dia tahu dekat luar ada orang snipe, akan naik semula ke tingkat atas. Farang akan benarkan masa untuk heal up semula. Tapi mereka tidak perlu gusar. Mereka ada circle bersama dengan Wolf Arof. Mereka tangani masa oleh Rapper Boy. Dia akan membaling tapi di situ kita nampak snipe akan knockdown oleh Damn Cutie. Satu cover fire yang cukup menarik. Circle sekarang ini mula menutup. Semua orang akan melompat seperti kucing satu demi satu. Ricky hampir di knockdown tapi dia masih lagi dalam keadaan invisible dekat situ. First aid kit guna pakai, boosting pun dalam keadaan max dekat situ. Fredo dan juga iShot akan bergerak terlebih dahulu. Kit akan jaga daripada kawasan belakang. Tetapi Kim senyap-senyap sekarang ni. Dia top 9. Ya, top 9 sudah, tapi itu hanya memberikan dia satu markah saja kerana dia tidak memiliki apa-apa elimination point pada waktu ini. Kacang Susu, ini dia the end of the road. Tidak, dia tidak mengatakan itu pengairan jalan. Dia akan berlari ke rumah Reban dan akhirnya ditembak oleh Aizen. Memang betul-betul dia mencari mangsa tersebut. R2K akan mendapatkan markah yang lebih 5 sekarang ini untuk 5 markah di dalam tangan. Mungkin mereka boleh dapatkan lagi beberapa markah daripada segi placement, tetapi kalau circle tak sampai ke arah mereka, maka mereka akan mengalami masalah yang teramat berat.
Yap, tapi Wolves sekarang ni terlalu banyak kill point. Kalau mereka chicken kat sini, mungkin mereka boleh pecah rekod sebenarnya. Kid akan dapatkan satu knockdown dan satu kill secara langsung Team Secret dengan 3 kill. Tapi mereka tidak ada sekan terbaik. Tim Sam9 Gang juga akan cuba masuk ke dalam berlawan dengan tim Geek Fam sebenarnya dekat situ. Tapi mereka akan knockdown satu orang, dibunuh secara langsung. Drake atau Bravo juga dalam keadaan knockdown dekat sini. iShot melompat, berjaya meluarkan satu lagi player. Tapi Kid dalam keadaan knockdown, perlu dipegang. Mereka ada circle, mereka ada masa. 6 tim berpaki. Wolf Aerof betul-betul garang sekarang ini. Mereka akan cuba untuk mengejar. Mereka akan cuba menjadi Taba NC sekarang ini. Bolehkah mereka dapatkan lebih banyak kill? 11 kill, 12 kill, 13 kill. Mungkin on the way start mencari target dekat situ. Boyka mungkin ada buat satu lagi interview. Satu di knockdown, 2 masih lagi ada dekat situ. Tetapi Wolf, mereka akan rasa pada Taba NC dekat Gagal. situ. Bagaimana? Nampak seperti satu game yang agak obvious ataupun ketara bahawa mereka yang akan menang. Tapi tiba-tiba saja tinggal 3, Sam9 hilang bersama dengan Geek Fam dalam masa yang lebih kurang sama. Mereka tewas kepada Perang Legend. Yang menariknya di sini, 3 rumah, 3 pasukan, 3 player satu tim. Ya betul-betul, memang betul-betul keadaan yang begitu menarik. Sebenarnya smoke akan dibalik oleh tim Secret terlebih dahulu. Masuk dalam compound yang mereka rasakan adalah circle utama. iShot akan ditinggalkan ke belakang terlebih dahulu. Tapi nampak dekat situ memang betul-betul jerebu di kawasan Pochin kini. Belum lagi habis open house kita. Masih lagi ada 9 tetamu untuk dikunjungi ke dalam rumah-rumah. iShot bertukar rumah. Sekarang ini Kim Jen target Kim akan knockdown oleh adik Luke terlebih dahulu dengan satu tembakan barrel. Informasi diberikan kepada iShot. Tim Secret sekarang disadvantage kerana mereka tidak cukup player. iShot juga sekarang ini terperangkap. iShot ditembak sempat ke belakang semula. Grenade tangan dimasak. Grenade tangan cuba dibalinkan sini. Looting dilakukan terlebih dahulu. 3 first aid kit ada untuk adik Luke. Balingan grenade dilepaskan oleh iShot untuk melakukan damage diambil. Waktu yang sama dekat belakang. Tip Taba NC akan juga cuba masuk ke dalam pada waktu ni. 2 tim dengan 2 player. 1 tim dengan 4 player sebenarnya. Farang ada 4 player. Farang ada 4 punya. Sekali lagi. Ya betul, situasi yang lebih kurang sama aja dijatuhkan. Oh, malangnya untuk Team Secret dan itu akan memberikan isyarat untuk Farang masuk. Dan Ricky duduk di kawasan yang begitu premium menyebabkan Team Secret telah pun digagalkan kemarahan mereka untuk mendapatkan chicken. Tetapi 4 lawan 2, situasi yang sama seperti semalam game yang ketiga Erenggal. Hari ini akan dimenangi sekali lagi Farang Legend. Memang wow, dia look 8 kill satu game ini, 12 kill secara total. Ini memang siaran ulangan lah guys. Ini